Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Ini adalah sebuah lagi topik untuk merungkai legenda popular di dalam masyarakat kita. Pada zaman dahulu, kapal laut menjadi antara pengangkutan utama masyarakat di sekeliling Tanah Melayu ataupun di sekitar Borneo. Kapal laut ini akan digunakan untuk berdagang dan juga untuk berlayar. Dengan itu, banyaklah kisah-kisah misteri yang melibatkan kapal-kapal laut di sekitar kawasan negara kita suatu ketika dahulu. Antara kisah misteri yang popular ialah kapal-kapal laut ini telah disumpah menjadi batu. Ada yang menjadi pulau, ada yang telah disumpah menjadi batu oleh seekor makhluk mitos dikenali sebagai Sang Kelembai. Sebuah lagi topik untuk merungkai kisah legenda popular di sekitar Malaysia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini adalah kapal laut yang telah disumpah menjadi batu. 4. Sumpahan Gunung Kriang. Kisah sumpahan ni berlaku di negeri Kedah suatu ketika dahulu. Apa yang menarik, walaupun ianya satu kisah legenda, tetapi apa yang ditemui di sekitar sini seakan mengiyakan kisah dongeng ini. Gunung Kriang dipercayai telah wujud beratus-ratus tahun dahulu, di mana dahulu ia adalah sebuah pulau dikelilingi oleh lautan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, paras laut makin surut dan hari ini ia dilihat sebagai sebuah gunung. Tapi ramai yang percaya ia bukanlah sebuah gunung yang terbentuk secara semula jadi, tetapi ia sebenarnya adalah sebuah kapal laut yang disumpah menjadi gunung. Kononnya ada satu kisah berlaku beratus-ratus tahun dahulu, di mana ada sebuah kapal laut yang sangat besar membawa seorang putri untuk dikahwinkan dengan seorang anak raja di negeri Kedah. Disebabkan tidak rela, putri tersebut enggan untuk berkahwin. Dengan itu, kapal laut mereka telah disumpah menjadi batu besar yang hari ini dikenali sebagai Gunung Kriang. Di dalam perut Gunung Kriang, kononnya terdapat banyak pinggan mangkuk yang dipercayai milik putri tadi. Penduduk tempatan juga menemui tali sauh kapal sebesar lengan yang bercantum di dinding-dinding gua. Tidak berhenti di situ, di sekitar gunung juga mereka menemui kulit-kulit kerang yang hanya wujud selalunya hanya ada di dasar lautan. Mungkin juga kisah yang diceritakan betul, mungkin tidak. Kita hanya ambil sebagai satu kisah mitos. Kisah mitos Gunung Kriang. Kapal menjadi batu Gunung Jerai. Ini pula terletak di Gunung Jerai, juga di negeri Kedah, melibatkan sebuah kapal laut yang disumpah menjadi batu. Batu tersebut boleh dilihat di puncak gunung yang hari ini diberikan gelaran oleh penduduk tempatan sebagai kapal batu. Kalau anda tengok gambar ni, kita boleh lihat yang dari jauh memang puncak Gunung Jerai nampak seperti bahagian depan sebuah kapal laut yang besar. Tapi persoalannya, siapa pemilik kapal dan kenapa ia disumpah? Kononnya, kapal ini milik Raja Merong Mahawangsa dan ia disumpah oleh sebuah makhluk mitos dikenali sebagai Sang Kelembai. Sang Kelembai ini ialah makhluk yang menjaga hutan sekeliling. Melihat yang Raja Merong dan kaum kerabatnya berlabuh di sana, dia kemudian menyumpah kapal Raja Merong menjadi batu. Apa yang lebih misteri bila ada sesetengah permukaan kawasan puncak Gunung Jerai berpetak-petak menyerupai lantai sebuah kapal. Kononnya ada yang percaya di bawah permukaan batu tu ada satu ruangan kosong yang besar dan di dalam ruangan tersebut ada harta Raja Merong Mahawangsa. Namun begitu, kawasan puncak gunung ini bukanlah satu-satunya misteri di kawasan Gunung Jerai. Ada juga kawasan yang dikenali sebagai Gua Naga dan Kolam Bunian, dipercayai tempat tinggal kaum bunian. Mungkin itulah sebab ada beberapa kes kehilangan mistik yang banyak dilaporkan di sini. Contohnya, kehilangan 18 orang pelajar dari College University Insaniah Queen pada tahun 2014 dahulu, ataupun kes kehilangan anggota tentera pada tahun 2018 dahulu, dan beberapa lagi kes kehilangan yang lain. Itulah kisah mitos di Gunung Jerai. Sumpahan Supirak, Pulau Supirak, Pitas, Sabah. Dari Kedah kita terbang ke negeri di bawah Bayu, Sabah. Kapal yang disumpah menjadi batu ini terletak di Pulau Supirak, di daerah Pitas, Sabah. Kononnya, pada zaman dahulu ada tinggal sepasang suami isteri di sebuah kampung dikenali sebagai Kampung Kogun. Mereka tinggal di dalam keadaan yang daif dan serba susah. Sudah menjadi lumrah tinggal di persisiran pantai.
Maka, mata pencarian utama si suami ialah sebagai nelayan. Sehinggalah pada suatu hari, si isteri yang dikenali sebagai Supirak dikurniakan seorang anak dikenali sebagai Ragam. Si Ragam ni membesar sebagai seorang yang kuat bekerja. Dari tinggal di pondok kayu sehinggalah Ragam dapat membina rumah untuk kedua ibu bapanya di sebuah kampung yang dikenali sebagai Torong Putih. Tapi malang bagi mereka, si suami hilang di lautan dek nasib yang malang. Dia tidak pernah kembali ke rumah. Dengan itu, Supirak tekad untuk tidak membenarkan Ragam untuk turun ke laut kerana bimbang Ragam juga akan hilang. Pada suatu hari, datang satu kapal pedagang yang besar berlabuh di situ. Menjadi lumrah keinginan anak muda untuk menjelajah. Ragam berniat mahu bekerja sebagai anak kapal di kapal dagang tadi. Tetapi dia tahu ibunya tidak akan membiarkan dia pergi berlayar. Supirak yang perasan keresahan di wajah Ragam kemudian bertanya apa yang dia fikirkan. Ragam meluahkan isi hatinya dan walaupun berat, Supirak membenarkan Ragam untuk pergi dan berlayarlah Ragam. Dari tahun ke tahun, Ragam berlabuh tanpa pulang ke rumah. Disebabkan kegigihannya, dia berjaya menjadi nakoda kapal sehinggalah dia berkahwin dan kaya raya. Dengan itu, tibalah niat untuk bertemu ibu yang ditinggalkan bertahun-tahun dahulu. Dia membawa isterinya pulang ke Torong Putih. Bila masa kapal Ragam berlabuh di sana, ibunya dapat tahu yang Ragam sudah pun pulang. Dengan perasaan rindu, dia mengayuh sampan pergi ke kapal yang berlabuh tadi. Tapi bila sampai, dia dilarang untuk naik ke atas kapal disebabkan pakaiannya yang compang-camping. Dia bukan sahaja dihina oleh para anak kapal, disebabkan isteri Ragam ada, Ragam pun turut menghina, mencaci dan menghalau ibunya pergi. Dengan perasaan malu dan kecewa, Supirak kembali ke pondok dia tadi dan menangis teresak-esak. Keluar dari mulut dia menyumpah kapal Ragam dan semua yang ada di dalamnya menjadi batu. Maka bergeloralah lautan sekeliling, angin kencang dan ribut petir menyambar. Kapal Ragam terombang-ambing dan bertukarlah mereka menjadi batu yang hari ini dikenali sebagai Pulau Supirak. Itulah kisah legenda Sumpahan Pulau Supirak. Kapal Si Tanggang. Sebuah lagi kisah anak derhaka yang disumpah menjadi batu. Tapi kisah kali ini lebih popular daripada kisah Sumpahan Supirak tadi. Jalan cerita bukan hampir sama tetapi sama dengan kisah Pulau Supirak. Bila mana Si Tanggang adalah seorang pemuda yang dibesarkan oleh sepasang suami isteri miskin. Sudah menjadi lumrah tinggal di persisiran pantai. Maka, mata pencarian utama si suami ialah sebagai nelayan. Tetapi dia jenis yang kuat bekerja sebagai seorang pelayar. Dengan kegigihan dia ini, dia dilantik menjadi nakoda. Maka berlayarlah dia mengelilingi dunia sehinggakan dia dapat berkahwin dengan seorang puteri raja. Tapi setelah dia memiliki kekayaan dan darjat, bila mana kapal dia berlabuh di kampung halaman ibunya tadi cuba bertemu dengan Si Tanggang. Dia datang dengan keadaan serba miskin. Bukan sahaja dihina dan dicerca, dia juga dihalau oleh Si Tanggang. Tidak berhenti di situ, Si Tanggang mengaku yang ibunya telah lama meninggal dunia. Dengan perasaan kecewa, ibunya menyumpah kapal Si Tanggang dengan Si Tanggang tanggang sekali menjadi batu. Apa yang menarik tentang kapal Si Tanggang ini, ramai yang percaya pada zaman dahulu ia memang benar terjadi. Kononnya ada tinggalan kapal tanggang yang telah menjadi batu yang boleh ditemui di antara salah satu tempat ini. Tempat pertama di Sungai Batu, Batu Cave dan satu lagi di Bukit Treh, Muar. Di Sungai Batu, kononnya ada sebuah gua dikenali sebagai Gua Gelap yang airnya berwarna kemerah-merahan. Kononnya itu adalah darah Si Tanggang yang tidak berhenti mengalir. Kalau kisah di Bukit Treh pula, ditemui batu berbentuk kapal jauh di dalam perut gua. Kononnya membuktikan itu kapal Si Tanggang. Entah betul atau tidak Si Tanggang yang disumpah menjadi batu pernah wujud, tiada siapa yang dapat mengesahkan perkara ini. Yang ada hanyalah sangkaan dan spekulasi. Kita hanya ambil sebagai satu kisah legenda yang menarik di dalam masyarakat kita. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik kita pada hari ini. Mungkin ada lagi kapal-kapal laut yang mempunyai kisah misteri di sekitar Malaysia. Tinggalkan kisah-kisah tersebut di ruangan komen di bawah. Dan saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara kisah-kisah kapal ini, mana satu yang anda rasa paling menarik? Tinggalkan juga pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Mata Naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi Gubi Go, menarik setiap hari.
And our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must go to share. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieve